Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ni saya nak kongsi sikit pasal cara nak prepare report lah. Okay. So pertamanya kita tengok dekat guideline lah. Kita view guideline kita dulu. Okay, kita pergi kepada report, final report. Okay, yang ini progress report. Okay, kita dah selesai progress report. Yang kamu perlu sediakan chapter 1, chapter 2, chapter 3. Yang kemudian kita kena tambahkan reference. Okay, saya melihat secara sekali lalu lah report beberapa student dan saya dapati ada sikit silap lah, error dalam penulisan, terutama dari segi format lah. Kalau konten tu saya tak boleh nak pergi ke dalam sangat sebab lain projek, lain lah dia punya konten. Tapi saya boleh lah nak share sikit daripada segi formatting. Okay, tak apa, ada ruang lagi untuk penambahbaikan. Sebab apa? Pada final report nanti konten dari awal abstract sampai ke conclusion. Di konten awal abstract chapter 1, chapter 2, chapter 3 ni akan di-review semula oleh panel. Jadi kita ada peluang lah, kalau kita repair, mungkin kita akan dapat markah yang lebih baik lah dekat section tu. Okay, so sekarang kita pergi tengok dekat final report. Okay, konten final report. Pertamanya, of course lah kita ada muka depan dan table content dan sebagainya tu. Kemudian kita ada abstract. Okay. Kemudian kita ada introduction, ini chapter 1 lah. Okay, review of product adalah chapter 2. Lepas tu methodology chapter 3. Maksud continue with tu ialah konten yang sebelum ni kita buat dekat progress report, survey sampai detail assembly drawing ni, bubuh balik dalam final report yang progress report punya tu kan. Lepas tu sambung. Jangan start daripada material section je, yang konten sebelum pun. Maknanya final report ni adalah satu report yang lengkap. Okay. So jadi kita perlu continue dengan material selection dan manufacturing process. Yang ini kita tunjuk step lah, produk kita, macam mana kita fabricate dia dan assembly dia. Okay. Dan kemudian prototype model ni demonstration, testimonial, review. Okay. Demonstration maksud dia tunjuklah hasil bila kita test produk tersebut. Okay. Boleh share gambar kat dalam ni. Lepas tu testimonial, maksud dia respon daripada user. Kita sendiri pun boleh jadi user. Kita boleh respon dari segi dia punya efisiensi dia dan apa-apa lagi lah kriteria yang kita nak nilai. Okay. Dan kita pergi kepada ni chapter seterusnya, result and discussion. Selalu result and discussion ni chapter 4. Okay. Operational method. Yang ni kita detailkan bagaimana produk kita berfungsi, apa peranan setiap part tu. Tak semua part lah. Takkan macam fastener macam skru-skru tu kita tak payah kita tak payah discuss dia punya peranan apa. Cuma maksud dia macam main part. Part ni function dia apa, part yang ni function dia apa, macam display unit ke. Okay. Dia punya clamping unit ke, contoh macam tu. Okay. Kemudian kita buat performance analysis. Okay. Part ni penting result analysis, yang mana result-result ni kita akan kategorikan ikut objektif kita. Okay, contohnya objektif pertama, kita nak design and develop produk kita. Okay, design and develop apa-apa equipment. Jadi kita kena tengoklah dekat result mana yang kita kata
menunjukkan objektif tu. Kita nak menghasilkan produk tu. Jadi bila kita tunjuk operational method, benda tu kita dah fabricate dan benda tu berfungsi sebagaimana kita nak. Jadi part ni kita boleh katalah. Therefore, objective 1 which is to design and develop serta-serta equipment is achieved. Macam tu. Dia kena bagi tahu objektif tercapai tu. Untuk jelas panel nampak kat mana. Sebab nanti dia akan tengok kat objektif, kat mana kita attain objektif tu. Okay. Kemudian generally kita ada 3 objektif. Dan objektif kedua, katakan kita nak menjimatkan masa ke, ataupun meningkatkan produktiviti ke, ataupun lain-lain lah objektif. Jadi kita kena tengok lah kat mana kita buat test tu yang membuktikan benda tu tercapai. Dan kita declare therefore objective 2 which is to is achieved. Okay. Kemudian objektif nombor 3 yang berkaitan dengan safety tu, dia selalu duduk dekat sini lah. Kita buat high rate analysis ni. Dari segi safety, kita ada hazard. Hazard apa? Hazard fatigue ke, injury ke, apa-apa bahaya lah. Kemudian kita buat risk assessment, risk control tu. Kita tengok sebelum kita implement produk kita dengan selepas, adakah nilai high rate tu improve. Kalau improve, therefore objective 3 which is to certain aspect of safety is achieved. Okay. Ini saya kongsi general lah. Okay. Nak lagi detail sebenarnya kita kena buat draft tunjuk dekat SV. Okay. Dan, kalau kita tak berjumpa dengan SV, kita tak tahu kat mana kita salah, macam mana SV nak. Okay. Jadi kalau kita tunjuk kat SV, SV tegur tak kena, kita betulkan ikut dia punya saranan. Jadi itu membantu kita punya grade jugalah, kita punya markah. Okay. Yang duk jadi ni, bila kita tak berjumpa dengan SV, lepas tu kita terus submit dalam drive. Okay. Jadi sayanglah. Okay. Banyak markah akan hilang sebab banyak tak memenuhi kriteria. Bukan nak kriteria apa sangat, tapi macam tak mencapai tak sampailah maklumat yang kita nak sampai tu. Bahayalah. Okay. Sebab FYP ni 4 kredit. Kalau kurang markah ni boleh mengganggu grade kita lah. Okay. So kita sekarang ni duduk kat minggu 11 lah. Hari ni last day, minggu ke-11. Minggu depan minggu ke-12. So elok-eloknya minggu ke-12 dengan minggu ke-13 tu sekurang-kurangnya 2 kali kita tunjuk draft dekat SV kita. Di samping logbook pun kenalah SV chop dan sign. Okay, kita sambung pula dengan poin yang seterusnya. Okay, next kita ada sustainability aspect of product. Okay, yang ni buat satu subtopik lah, subtopik tajuk sustainability. Di dalam topik ni kita boleh tunjuk lah part mana dan kita describe bagaimana dia menyumbang kepada sustainability dari segi recycle ke apa ke, yang tu kita dah state dalam proposal kita kan. Jadi di sini kita tunjukkan proof lah, bentuk dalam gambar ke. Okay. Kena ada lah aspek ni sebab dia akan dinilai di dalam rubrik. Okay, penilaian dia ada dalam rubrik. Okay. So, costing of product, ini macam biasalah.
kita letakkan costing, berapa bajet diperlukan untuk menghasilkan keseluruhan produk. Okay. Result that shows objective attained. Yang ini macam saya terang tadilah. Okay, kita kategorikan result kita yang mana untuk objektif 1 sebab kita nak macam summarize kan. Objective 1 is achieved macam tu. Okay. Kita kategorikan. Okay. Kemudian discussion significant limitation of finding result. Okay, yang ni masukkan di dalam paragraf lah. Maksud dia bila kita buat test tu, kita nyatakanlah apa kekurangan, apa had kita punya testing tu. Kita buat testing dekat beberapa jam pada hari sekian-sekian. Contoh macam tu lah. Mesti kita testing tu ada certain limit kan. Kita tidak test benda tu sepanjang masa dalam semua keadaan. Kita kena state lah. Kita buat testing tu pada waktu bila, apa sebab kita nak dapatkan result yang significant dan optimum. Okey. Dan sekali ni chapter 5, conclusion and future recommendation. Okey, ni reference. Kejap lagi saya cuba tunjuklah apa yang boleh, macam mana nak menulis. Okey, introduction ni adalah proposal kan. Yang ni pun Dr. Faizi hari tu dah cover. Saya akan tunjuk abstract. Kemudian akan saya tunjuk chapter 2. Metodologi ni dia macam teknikal. Cuma konten dia saya tak dapat nak pergi spesifik sebab lain projek lain lah kan dia punya konten. Cumanya saya boleh bantu dari segi formatting lah. Macam patutnya susunan kita punya konten tu macam mana. Sikit-sikit. Okay. Kemudian kita ada referen. Referen ni sukalah saya nak macam ulang sekali lagi. Hari tu ada saya bagi briefing sikit. Ni saya nak ulang lah supaya lebih jelas. Mungkin membantu kamu jugalah. Okay. So, submission of final report. Okay, submission of final report dengan persetujuan semua SV. Okey, kita tentukan submission ke dalam drive pada minggu study week lah. Okey. Minggu study week. Jadi minggu tu adalah minggu personal kamu lah. Kita tak kacau, tak buat perjumpaan apa-apa, tak ada aktiviti apa-apa. Jadi minggu tu sajalah kamu lengkapkan final report kamu. Presentation minggu sebelum tu, 8 hari bulan 11. Okay, presentation ataupun exhibition kita 8 hari bulan 11 2023 dekat Makmal A18. Okay. Then logbook. Okay, logbook tadi saya dah kata kita kena minta pengesahan daripada supervisor. Jadi siapa-siapa yang dah tak berjumpa dengan supervisor tu diharap minggu ke-12 dan minggu ke-13 ni eloklah adakan perjumpaan dengan supervisor di samping berbincang draft report final. Bagi logbook tu juga untuk SV sign. Dan kemudian kamu perlu upload logbook tu dalam drive. Sama macam sidang lepas. Jadi benda ni selesaikan awal sebab nanti nak tukar kepada soft copy, nak upload lagi, dia memakan masa lah. Jadi semua benda ni kena hantar sebab dia akan dinilai. Jangan miss satu pun. Okay. So project presentation kita dalam bentuk exhibition. Makmal A18, 8 hari bulan 11. Okay. Sehari sebelum tu nanti saya akan umumkanlah untuk kita set up sehari sebelum tu. Okay. Jadi produk boleh tinggal dalam lab tu lah sampai hari event tu. Sebab lab tu saya dah booking sepenuhnya. Okay. Tapi lepas pada event kena keluarkan sebab akan ada kelas dekat Makmal A18 tu. Okay. So tengok saya sectionkan kepada beberapa bahagian sebab abstract ni bila orang baca sekali lalu dia boleh nampak dah.
kita punya projek ni buat apa. Okay. So, the aim of the project, tengok atas ni, okay, kita kata dia punya objektif. Okay. Kemudian, lepas objektif, kita cerita macam secara ringkas lah. Macam mana kita menghasilkan produk tersebut. Okay, dan dia punya, macam mana dia berfungsi. Okay, sikit-sikit. Abstract ni selalu satu page je. Okay. Boleh panjang lagi lah. Yang ni pendek. Okay. Kemudian, lepas metodologi, kita tengok result yang utama. Okay. Didapati dapat mengurangkan masa pemprosesan. Didapati dapat membantu orang kurang upaya dengan lebih berkesan. Contohnya itulah. Ambil summary. Okay. Okay, kemudian seterusnya kita conclusion lah, summary conclusion ya, okay. Dengan itu produk ini mencapai objektif apa semualah, okay. Kemudian kita ada recommendation lah, apa-apa yang kita boleh improve untuk future punya work, okay. Ni satu contoh abstract yang ringkas lah. Okay. So, kita kata review of project, kita selalu start dengan general issue dulu. Okay? General background of the situation ataupun case. Apa situation yang kita nak tackle tu? Kita buat produk tu untuk situasi apa? Masalah kekurangan parking spot ke? Masalah orang buta untuk buat tugas harian dia ke, masalah recycle barang ke, recycle sampah, tu. Kita ambil general punya cerita. Okay, kita ambil general. Okay, yang ni reference. Okay, yang ni reference saya tunjuk APA style. APA style tu maksud dia author, tahun. Okay, kalau pakai IEE, kita tak nombor lah. Kita tak satu. Okay. Kita tak satu kat sini kan. Okay. Ni satu. Contoh. Okay. Kemudian nanti dekat belakang reference, kita define lah nombor satu ni merujuk kepada report yang mana kan. Okay. So, di sini kita letak macam statistik lah. Apa akta yang berkaitan, apa macam report berita yang relate dengan kes tu lah, situasi tu. Okay. Kemudian, apa masalah yang timbul daripada situasi tu? Okay. Effect of indoor air pollution on human health. Penyakit, apa semua. Kan? Jadi, dari sini, kita nak mendapatkan problem statement. Sebab tu kita cerita satu section dekat literature ni, dekat product review ni, pasal problem. Okay. Kemudian, apa faktor yang menyumbang kepada problem tu, isu tu, masalah tu. Okay. Kita cari punca dia, boleh dapat di berita. Okay. Macam contohnya, saya pakai Google Scholar ni. Okay. Apa saya nak cari Act and Regulation Indoor Air Pollution, dapat ni. Ni Setimo tadi tu kan, yang dalam report saya tu. Okay. Lepas tu kita ambil lah dia punya reference. Okay. Kita letak dekat reference. Kita assess, kita letak homepage dia, kita letak tajuk dia dulu. Lepas tu kita tengok homepage tu berapa bulan. Okay, assess on 16 Oktober contohnya. Okay. Seterusnya, ni dah ada faktor-faktor yang menyumbang masalah kan. Lepas tu kita tunjuklah apa selalunya cara untuk kontrol masalah tu ataupun mengatasi masalah tu. Kadang-kadang kita tak ada produk lagi. Jadi apa yang tindakan yang dilakukan untuk mengawal masalah tu. Okay. Yang ini berguna kalau kita
untuk cari produk yang sama macam kita nak buat tu kita tak jumpa. Tapi ada metod lain. Itu. Jadi kita review. Okay. Tentulah konten dia. Kemudian kalau ada produk, kita sambung. Review on existing refrigeration appliances. Ni dia pergi cari produk-produk yang ada lah. Yang penting konten dia kena ada operating procedure. Lepas tu ciri-ciri ni lah. Ni voltage ni apa semua. Kalau ada lah. Lepas tu dia punya kelebihan dan kekurangan. Okay. Lepas tu kita ada gambar dia. Okay. So kalau kita letak gambar, kita kena label dia. Label figure ni kan. Existing product ni. Kita kena introduce figure ni di dalam paragraf. Contoh macam ni. Figure 2.1 shows the revitalizer by Ogawa. Contoh. Contoh macam tu lah. Jadi kita kena mention dalam paragraf. Okay. So, selepas subchapter, kita jangan bubuh gambar terus. Kita kena ada macam paragraf. Ada paragraf, lepas tu baru gambar dekat bawah. Lebih cantik lah flow pembacaan dia tu. Okay. Dan table pertama. Table comparison of existing product ataupun product that serve similar purpose. Yang untuk kontrol masalah yang sama lah. Sebab apa ni? Ni sebab dia. Identify area of product improvement to assess the product strength and weakness. Identify opportunity for product innovation. Opportunities lah. Kalau produk tu ada kekurangan, itu kita panggil gap. Kekurangan dia tu sebagai lompong, gap, yang kita boleh buat. Itu kita punya improvement lah. Okay. Jadi ni saya senaraikan lah. Dan macam-macam lagi lah sebab kita kena buat produk comparison ni. Okay. Satu lagi kita nak summary lah apa yang bila kita tengok produk ni, certain produk A, produk B, produk C yang dah ada kat pasaran, kita boleh buat banyak-banyak produk ni dia kos tinggi. Satu lagi dia susah nak disassemble, nak cuci susah ke contohnya. Dia fix, dia tak boleh buka. Lepas tu dia kena beli filter yang mahal, nak kena tukar. Why not kita tak pakai filter, kita pakai benda lain yang murah. Macam pakai contohnya air ataupun sponge yang boleh cuci balik ke. Contoh macam tu. Jadi kita dapat idea tau bila kita cari kelemahan, kekurangan, kelebihan dan kekurangan produk-produk yang ada tu. Jadi kita boleh buat summary apa yang kita nak tackle. Okay, daripada gap yang kita dapat tu. Ini pula slide ada saya kongsikan dalam drive. Konten dia lebih kurang sama lah macam saya describe tadi. Okay. Tapi kalau it's okay lah jika kamu dah memang optimize dah chapter 2 dengan chapter 1 tu, dah berbincang dengan SP, flow dia macam mana, it's okay. Yang ini saya cuma bagi guide, mungkin pada sesiapa yang memerlukan lah, yang belum ada idea jelas lagi macam mana nak improve konten untuk chapter 2, chapter 1 dan chapter 3 lah, untuk baiki konten report tu. Sebab report menyumbang markah banyak selain dari produk kita. Kalau produk kita bagus macam mana pun, tapi kita punya reporting tu tak elok kadang-kadang sebab formatting saja dia nampak
tak kemas, report tu tak faham bila dibaca kan, tak sampai apa yang ingin disampaikan, mempengaruhi markah kita. Yang tu paling dirisaukan sekali lah kan. Okay. Apa lagi konten ni? Okay. Background apa semua ni saya cerita dah tadi. Lepas tu sentence maintain even frame. Jagalah frame tu. PowerPoint bagi sama sehari, jangan masuk ke tengah sangat, ke tepi sangat. Okay. Dia setiap subchapter bila kita buat 2.3 ke 4.3 ke, kena elok ada paragraf dulu bawah ni. Baru kita letak figure. Jangan terus figure. Lepas tu figure tu pula kita tak introduce dia dalam chapter. Nanti kita tak tahu figure ni relate pada maklumat yang mana. Macam itulah maksud dia. Okay. Yang ni formatting simple lah. Yang ni source. Kalau pakai APA format, source kita letak full macam ni. Tapi kalau kita pakai IEE, kita letak nombor je 1 ke 2 ke. Lepas tu yang full dia punya web page ni kita letak dekat bahagian reference. Belakang sekali lepas chapter 5. If the table contain large information, place the PDF copy. Ada juga yang letak macam table yang maklumat banyak tu, yang macam appendix, bukan appendix, dia macam guideline something lah untuk material ni, apa-apa dia punya properties. Yang tu elok duduk kat appendix lah. Okay. Kita letak dalam paragraph tu, the details on the material specification can be referred to appendix A. Belakang lah, kita letak belakang lepas pada reference. Macam tu. Yang table di dalam report, di dalam chapter, kita letak yang content yang relate dengan kita buat. Result, data macam tu, time kan, volume macam tu. Okay, reference and citation. Ni saya contoh ni lah. Ini, okay, reference kat belakang. Okay, boleh tengok dekat drive lah. Yang ni jika membantu. Okay. So, itu sajalah perkongsian saya. Kalau ada soalan, boleh juga tulis kat ruangan komen ataupun WhatsApp saya. Saya akan cubalah untuk membantu. Okay. Kalau mungkin kalau nak jumpa kat bilik saya, aku tak sempat, kamu pun sibuk dengan kelas kan. Tapi, tanya soalan. Saya akan cubalah untuk bantu memudahkan urusan kamu lah untuk penyediaan report. Okay. So, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.